A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang berusaha yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadil Imam Besar Masjid Al-Azim, Al-Fadil Imam Besar Imam Masjid Al-Azim yang kedua, ahli jatuh kuasa masjid, Ustazah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan sekalian sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz Tuan Pengerusi Majlis diminta latar belakang saya cakap tak apalah, saya cakap sikit. Saya sekarang ni pencit biasa, umur pun dah 60 tahun lebih, masih menjadi ahli jawatan kuasa fatwa negeri Selangor, ahli lembaga pengarah Agensi Kebangsaan Malaysia. Sebelum pencit ni saya pernah menjadi YB Bangi pada tahun 83 selama 5 tahun. Sebelum itu saya menjadi pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia lebih kurang 30 tahun. Lama dulu saya belajar di Muar, ada satu pondok, kalau tuan-tuan ingat, nama dia Pondok Padin Terubuk. Cikgu saya nama dia Maklim, Cikgu Maklim. Saya sekolah Arab di Muar 3 tahun. Sekolah di sekolah Cikgu Mat Yasin. Cikgu Mat Yasin ni ayah kepada Tan Sri DPM sekarang ni. Lepas tu saya pergi ke Johor 4 tahun ke Mahat. Mahat saya menjadi guru agama dalam setahun ini. Lepas itu saya menjadi masuk Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Lepas itu saya pergi Scotland, jadi pensyarah lah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya akan berada di hadapan tuan-tuan ini lebih daripada 1 jam. Saya rasa apa yang saya nak cakap ini terlalu penting. Okay. Hingga sekarang ini tuan-tuan, kat mana-mana tuan-tuan pergi di Malaysia ini, tuan-tuan akan jumpa orang yang terlibat dengan rawatan. Sebut rawatan tradisional. Rawatan yang selalu digunakan ialah dengan cara menurun. Ini dia. Tuan-tuan pergi jumpa seorang, biasanya orang perempuan, ataupun lelaki, dia bakal kemenyan, dia baca, dia tak sedap. Dia akan tanya, "Cu nak apa?" Dia cu nak apa? Yang kita dia jawab, "Tok." Itu kalau kita lah. "Mbah," kalau dia jawab. Okey, "Bibi," kita panggil dia. "Cucu nak apa?" Dia kata, "Tok, saya punya anak dah seminggu demam. Lepas tu sebelum ni dia dah demam, tiap-tiap bulan dia demam." Dia kata, "Oh, cu, anak cucu tu kena sambut." Ataupun, "Tok, ada apa cu? Saya datang sini kerana saya sukakan perempuan tu. Saya nak supaya dia sayang kat saya. Tok, saya datang sini pasal nak dapat air penerang hati." Ataupun macam-macam. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang seperti ini, saya perhatikan hingga sekarang ini, mesti berlaku di mana-mana di Malaysia ini. Sama dekat Melaka ni, kat Selangor ke,
tuan-tuan, mari kita tengok betul-betul. Sebelum orang ni dia panggil kita ni cu ke, tok ke, apa-apalah. Okey. Dia akan baca jampi mentera serapah. Dia baca. Oh. Bila dia baca ni tuan-tuan, bila saya kaji, saya tengok, dia akan biasanya berubah suara. Kalau dia ni orang tua, perempuan tua, kadang-kadang suara ni berubah menjadi suara budak-budak. Kenapa boleh suara budak-budak? Kerana yang masuk dalam diri dia itu, tuan-tuan, yang masuk dalam diri dia itu, ketika dia mengubat kita, tuan-tuan minta ubat, kita minta ubat, kita minta ilmu pengasih dan sebagainya, sebenarnya dia ni dalam keadaan tak sedap. Tak sedap. Okey. Cuma nak apa? Nak apa ni, penah hati. Okey, itu nanti ambil kemenyan ni, dia ambil baca kemenyan, dia baca. Kemenyan ni nanti masukkan dalam air, masuk, lepas tu minum. Bila waktu minum tu, dia beritahu lah bila waktunya. Sebenarnya tuan-tuan, bila disebut macam itu, orang yang seperti ini berada dalam keadaan tidak sedarkan diri. Di Melaka ini saya pernah jumpa seorang umur lah. Bila dia tiap kali dia mengubat, dia akan ambil keris, ambil limau, dia potong. Saya tanya dia potong itu badan dia, tapi dia potong itu bukan kehendak dia, tapi yang memotong itu kehendak makhluk yang masuk dalam tubuh dia. Dia ni macam cuma jadi sarung saja. Jadi sarung. Makhluk tu masuk dalam badan dia, masuk. Okey. Bila mula dia masuk, tuan-tuan, saya perhatikan. Orang seperti ini bila dia mula masuk, dia tak akan terus masuk. Makhluk itu tak akan terus masuk. Dia datang itu, dia bakar kemenyan, dia baca. Dia akan dengar macam suara loceng. Antaranya dia punya cik. Kadang dia tengok dunia ni gelap. Okay. Lepas tu dia tengok macam badan dia tu macam terasa besar. Okay. Telinga dia rasa besar, rambut dia naik, dia rasa gelap putih. Lepas tu terang balik. Itulah berlakunya proses makhluk luar masuk dalam tubuh dia. Bila masuk dalam tubuh dia, kalau yang masuk dalam tubuh dia jin kecil, budak, dia akan cakap macam budak. Dia jadi kelakuan budak. Okay. Kalau saya pernah pergi tempat orang asli, sebelum saya interview dia baca, dia minta tembakau. Saya pernah pergi ke, saya tak ingat tempat tu, Lendik, ke Midak, ke Segamat. Bila saya nak baca, nak jumpa dia, kata, tak boleh. Mau kasih bel. Dalam hati saya, aku bel. Rupanya dia nak bil. Orang asli ni, orang asli ni, dia telah banyak diberi makan bil oleh pembalap yang datang ke kawasan itu. Pembalap yang dapat kawasan. Jadi dia kadang-kadang sebelum lalu dia berbalap, dia dah belasah lagi. Dia belasah balap ke jalan. Jadi supaya dia tidak dikacau oleh orang ini, dikasih gaji sikit-sikit, 2-300 sebulan, ada kerja sikit-sikit, kasih bil. Waktu saya buat kajian tu, waktu jadi pensyarah. Jadi dia minta bil dulu. Kena beli bil. Beli bil dia tak cakap.
Jadi yang menurun ni tadi kalau budak dia minta mau jadi menjadi macam budak. Karena dia minta kuting. Kalau yang tradisional orang asli itu dia minta putar makau. Okay. Jadi dia pun terus tak sedar. Bila tak sedar, waktu tu lah Jo nak apa, itu pun macam-macam cakap. Okay. Bila dia berada dalam keadaan tak sedar, kadang kita jumpa dia tu, ya Jo, saya punya motor hilang, boleh tak tolong tengok? Oh, macam cakap Tok, saya punya cincin tu yang dah lama saya simpan ni, cincin tunang dia hilang. Oh, ini yang ambil ni bukan jauh sangat, orang sebelah. Orang sebelah ni macam mana tu? Jiran saya, bukan, jangan tuduh. Ini tuduh dia dosa. Tapi pada ada kawan-kawan tu, lebih kurang macam itulah, lebih kurang macam itu. Dalam hati kita, patutlah orang sebelah tu ada beli television baru, rupanya dia curi. Kita punya cincin, tengok. Jadi dia ni akan jadi punca, jadi masalah. Okey, kita jumpa dengan dia, kita tanya dengan dia, itu termasuk apa yang disebut sebagai tanjim, munajim, iaitu bertemu dengan tukang nujum. Okey, bertanya tentang motor hilang, cincin hilang. Tolong tengok bakal menantu saya ni. Oh, bakal menantu awak ni memang orang besar, tapi dia ni keras kepala, garang. Betul tak tu? Betul. Satu hari saya pergi di Melaka ni, saya tak tahu lah. Seorang homo dia pegang daun kelapa. Daun kelapa itu yang muda. Oh, cu, mak cucu ni dah jatuh 3 hari ya? Ya, betul. Oh, dia tengah tidur ya? Betul. Oh, dia patah bawah ni, betul. Kita tengok handal betul. Kasyaf. Tuan-tuan, bila seorang itu berjumpa dengan orang seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan au munajjiman fa sa'alu an syai'in." Barang siapa bertemu dengan ahli nujum, tukang nujum, lalu dia tanya sesuatu. Tanya apa? Motor hilang, basikal hilang, cincin hilang, menantu dia orangnya macam mana, bagus tak betul. Fa sa'alu an syai'in wa saddaqahu, dia percaya. Lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Sembahyang yang kita lakukan 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, selain daripada itu, tuan-tuan, kadang-kadang kita jumpa ni orang ini kita panggil pawang, homo ke, dukun ke. Itu istilah zaman dulu, tuan-tuan. Sekarang ni ustaz pun ada yang terlibat dengan amalan-amalan seperti ini, menilik-nilik dan sebagainya. Okey. Kadang dia jumpa orang ni nak kasih ilmu penunduk. Ini nak mangkah ni. Pilihan raya supaya tunduk, ikut dia semua. Ada orang lain. Kenapa saya katakan ada? Tak maaflah saya sebut, kerana dia ada di antara orang yang terlibat dengan ini. Datang kuat. Jadi kita tahu tak? Ada. Tahu, kasih lawan saya ni tak boleh cakap. Bila naik pentas tak boleh cakap. Ada? Jumpa orang macam ni. Tak boleh cakap. Seorang hakim tu bila nak sign gigil. Masuk bilik tak boleh masuk. Boleh? Itulah yang dinamakan sihir. Iaitu manusia, tuan-tuan, yang dipanggil pawang, homo, dukun, ataupun ustaz sendiri sekarang ada, khalifah pun ada, khalifah, ustaz. Tapi dia terlibat dengan benda macam ni, minta ilmu penggerun. Okey, tengok kita semua tunggu. Ada isteri jumpa dengan orang-orang tertentu,
disebut istilah dunia sekarang ni nasi kangkang atau nasi panas. Ada? Bila kena macam itu, dibuat nasi dikangkang. Dikangkangkan lebih-lebih lagi kalau si perempuan itu waktu itu keluar haid. Sampai darah itu mengalir sampai makanan yang dimakan oleh suami dia. Waktu ada ilmu dia memang boleh tolong. Memang boleh tolong. Itu dalam bahasa Arab dinamakan at-tiwal. Seorang bersahabat bertanya, apa itu tiwala? Tiwala ini adalah satu amalan yang dilakukan oleh kaum isteri perempuan untuk menundukkan suami dia. Syirik. Hukumnya syirik. Pasal apa? Pengalaman saya orang seperti ini, bila dia buat macam itu, selalu belakangnya ada keluarga dia mati, sama dia mak dia dan sebagainya. Dia jumpa orang ni, memang boleh. Kadang dia kasih suami itu satu hari pergi dia kasih RM10, cukup tambah, cukup makan RM10 dia. Gaji semua dia pegang. Gaji pegang. Itu nama tiwala. Jumpa orang macam ni boleh menunduk, penggerun dan sebagainya. Atau ada pemastian. Ada sengaja yang betul. Ini saya kira lawan. Saya nak kasih dia supaya dia kalah. Dia tak boleh bangun. Sakit. Okey. Macam-macam lah. Kadang-kadang si bomo ini diambil kain ataupun gunakan baju, ambil baju, gambar, okay, ikat, dibaca, dipanggil jin, ambil tali, diikat pada bahagian leher, gambar tu. Ini kan, ini kepala, ini kaki. Ambil tali ikat kaki, dia penjurut. Jurut. Orang yang kena itu akan sesak nafas macam kena jerut. Okey. Karena dia tak jerut, dibaca-baca, panggil jin, ambil air, letak atas air. Air itu dipanaskan. Sentiasa panas. Sentiasa panas. Orang ini akan panas, gelisah, macam terkubus. Bila pergi hospital, dia kata tak sakit. Ataupun dia buat gambar, dia kaedah dia. Dia ambil paku. Aku bukan paku gambar ni, tapi aku paku kaki bola sebelah ni ketuk. Dia pergi bawah lutut, dia ketuk. Mangsa itu akan sakit macam kena paku. Macam mana? Orang ini bila dipuja macam ini, gunakan jampi mentera serapah, dia boleh sakit macam mana orang seperti ini bila diletak atas air tapi kepalanya turun, dia akan macam lemas, tengah-tengah. Pergi hospital tu kena tetap sakit. Ialah kerana manusia campur jin, dibantu oleh jin untuk menyakiti orang. Itu dinamakan sihir. Ini masalah berlaku sekarang. Masih banyak berlaku sekarang. Baik. Jadi saya jelaskan tadi contoh yang menurun. Jadi kita bertanya, apakah sebenarnya itu menurun? Saya beri contoh ialah menurun itu ialah jin masuk dalam tubuh manusia. Jin turun, okay. Mula-mula dia panggil, macam dia panggil
dia nak ngubat dibawa kemenyan. Kemenyan itu iaitu bau-bauan adalah di antara makanan makhluk halus. Ada makhluk halus yang makanan dia terdiri daripada bau-bauan. Contoh tengok kalau Cina, okey, contoh dia buat bangunan besar-besar, dia buat satu tapekan kecil, dia pacak celuk. Itu untuk panggil jin. Tapi kalau dikasih apa? Bel, dikasih limau, kasih makan, supaya makhluk halus, jin-jin ini dari rasuah jangan ganggu pekerja. Jadi kalau tuan-tuan kita nak bezakan, nak tahu adakah seorang itu betul tak betul dalam melakukan rawatan, sama ada di rawatan Islam atau bukan Islam, di antaranya ialah ada upacara memberi makan jin-jin. Contohnya kasih makan, kasih letak, colok tadi, kasih apple dan sebagainya. Orang zaman dulu di antara kita yang suka memberi makan makhluk-makhluk dulu ialah pulut kuning. Kita kasih pulut kuning. Pulut kuning itu adalah di antara makanan-makanan jin-jin yang diberi oleh orang lain. Okay. Pada zaman dulu tengok kalau orang kahwin, orang Melayu percaya zaman dulu lah. Kalau orang kahwin itu semangatnya lemah, dia boleh pingsan, jin boleh nyakiti dia. Jadi kasih pulut kuning itu untuk sajian kepada makhluk supaya dia tidak mengganggu manusia, itu pengantin diri. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, ada sesetengah orang dia tak kisah tu, sebut pulut kuning dia tak makan. Pasal apa? Pulut kuning itu makanan jin-jin. Tapi tuan-tuan, kalau kita sediakan pulut kuning untuk makan biasa, bukan kerana kasih makan jin, tak ada apa, boleh makan. Tapi kalau benda itu kita sediakan untuk jin-jin, maka hukumnya haram kita makan. Contoh, pada zaman dahulu, tahun 50-an, orang-orang di Kelantan, di Terengganu, banyaklah di Pantai Timur. Setahun sekali, atau 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali dia ada. Kadang-kadang jin-jin hantu laut ini dijumpa untuk pawang laut, pawang pantai, dia minta makan. Jadi Tok Bomo ni, jin-jin ini akan datang dalam mimpi Tok Bomo dan Ibu 3 orang. Jadi Tok Bomo ni pun mesyuarat, okey, kita beli ke bawah laut, kita akan sembelih buat sembah pantai. Jadi selama seminggu tu dia akan adakan macam-macam, ayam kulit, main wow dan sebagainya, berjudi, sabung ayam. Pada malam yang terakhir, okay, malam seminggu yang last kali, dia akan sembelih bawah laut untuk persembahan kepada hantu laut tadi. Okay. Dalam pukul 12 malam, tuan-tuan dah tengok tentang di sini ada di universiti. Pukul 12 malam, Tok Bomo tadi akan turun ke laut. Dia bawa satu replika itu, dalamnya dikasih apalah bahan-bahan, hati lembu ke bawah laut, hati dia punya paru-paru apa macam apa. Dia baca, dia panggil nama jin-jin itu dan main, dia panggil, datang. Dia lepaskan dia punya nadai tadi, punya replika tadi, melencur ke laut. Macam mana orang panggil? Waktu 12 malam. Okey. Kasih makan. Sama ada dia tahu, ataupun 2 tahun sekali, ataupun 3 tahun sekali, bergantung kepada permintaan hantu-hantu laut. Okey. Dalam peristiwa ini, tuan-tuan dan puan sekalian, ke bawah laut disembelih, biasanya disembelih oleh orang kampung lah. Bila lepas sembelih, lepas maghrib, diadakan kenduri. Waktu kenduri, Pak Imam datanglah, baca tahlil, baca doa, makan ramai-ramai. Ini jadi confuse dalam masyarakat lain.
tusuk-tusuk agama dan sebagainya. Tuan-tuan, bila kita menyembelih kurban malam, tujuannya kasih makan jin, tujuannya kasih makan hati. Jadi kita sembelih itu bukan kerana Allah, tapi kerana memberi makan jin. Dalam satu hadis disebut la'anallah man zabaha li ghairillah. Allah Taala melaknat mereka yang menyembelih binatang bukan kerana dilaknat. Bila dilaknat, sembelihan itu tidak sah. Jadi bila tak sah, daging sembelihan itu jadi makan. Jadi semua makan-makan, termasuk Pak Imam, Pak Bilal, Azhar, semua makan-makan. Kerana makanan yang diberi untuk jin haram manusia makan. Itu dia. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, macam mana kita tahu apa yang saya katakan tadi, bahawa makhluk yang masuk dalam tubuh manusia ketika seseorang itu menurun adalah jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu yajri, boleh berlari, min ibni Adam, dalam tubuh anak Adam, majrad dam, menurut pembuluh darah." Maksudnya dia boleh masuk dalam tubuh manusia. Ya, bila dia masuk, dia masuk, dia dengar suara loceng, dia dengar macam gelap, ini gelap, dia rasa kepala ni macam besar. Ini benda ni masuk, benda yang bukan fizikal, metafizik, masuk dalam tubuh. Dia tak terus masuk tak, dia masuk ke pening, bila masuk cakap, dia cuba, nak apa cuba. Keduanya tuan-tuan, orang yang seperti ini kadang-kadang mulai. Tapi bila makhluk ini masuk, kadang-kadang dia bukan cakap bahasa Melayu. Kalau yang masuk jin dari Kelantan, luar Kelantan. Ya? Kalau yang masuk jin jauh, dia cakap jauh. Dia cakap jauh. Kalau yang masuk dalam badan jin Arab, dia cakap Arab. Dia cakap Arab. Jadi boleh berubah bahasa. Dia boleh berubah bahasa. Makhluk kau akan datang. Ditanya, mana benda, dia macam contoh saya tadi. Oh, awak sakit dia. Dia sekarang kat mana? Dia tidur. Betul, dia tengah tidur. Kata-kata, pakai batik dia. Macam mana dia boleh tahu? Orang ni, umur bawang, Ustaz, duduk kat sini dalam keadaan menurun. Dia sama ada bersahabat, nanti saya akan beritahu, membela sahabat, membela ataupun bersaudara. Ini 3 istilah yang saya beri. Kadang-kadang jin dalam badan orang, kenapa kata nak keluar? Aku dah bersumpah dengan dia. Dia jadi sedera. Sampai sehidup seperti itu, kata jin. Dia bersumpah. Okey. Jadi makhluk yang didampingi tadi, yang masuk dalam tubuh dia tadi, menyebabkan dia menurun. Okey. Makhluk ini dia banyak lainnya. Dia boleh pergi tempat pesakit yang besar, dia pergi. Dia terbaring kata-kata. Okey. Pakai kain batik. Dia beritahu maklumat. Dia maklumat kepada orang yang menurun tadi. Dia cakap sendiri ke telinga. Dia pakai kain batik. Dia patahkan kaki dia dah tidur. Dia tengah tidur. Ada babi. Semua betul. Semua betul. Wah, hebat betul. Kadang kita jumpa dia. Saya tahu cucu pun tak percaya dengan saya kan. Cucu rasa apa yang saya buat itu salah dengan agama Islam kan. Dia boleh cakap tiga.
Jin ini tadi akan bertanya dengan Kari, yaitu makhluk jin yang sentiasa manusia. Dia tanyakan ini, dia akan beritahu yang lepas kepada kita. Sebab itu dia tahu. Jadi dia beritahu kepada kita sama ada di telinga dia seorang dengar. Dia seorang je. Ataupun dia insert kat sini dalam gerak hati dia. Kata, nanti pukul 12 nanti ada orang datang ke rumah, hati-hati sikit. Dia boleh tulis. Hebat. Dia tahu benda-benda yang lain. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang menunggu ni kadang-kadang dia konflik, dia terserah. Cakap kasih buat. Bila jin tu nak gigit roh. Bila dah sudah apa dia kata? Apa aku cakap? Dia ni menunggu. Dia menggeletar tu, jin dia keluar. Dia boleh tanya dengan dia yang datang tadi. Apa jin tu cakap? Buat apa dia suka? Dia boleh tanya. Dia boleh tanya, buat apa dia kata? Maknanya, apa yang berlaku selama ini, perilaku tindak tanduk yang dilakukan, bukan dia. Dia tak sedar. Ada kalanya completely tak sedar, ada kalanya kesedaran itu ada, tapi hanya tinggal 5% atau 10%. Itu sebenarnya. Jadi tuan-tuan, kalau kita sekarang ini ada orang jumpa dengan perempuan, ada setengah orang dia perempuan dia tak payah apa, ya. Kerana apa? Dia dah biasa buat, dah immune dah buat dah 2 tahun, 23 tahun dia baca je, dia pakai seluruh dia pop, dia tak sedar masuk. Adik, tak payah baca yang baca benda bakar penyakit dia orang yang tapi dah biasa dia masuk dia tak sedar. Okay. Jadi dia kata saya tak pakai penyakit. Memang, tapi kan dah biasa sama juga. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila seorang itu terlibat dengan jin macam itu, itulah dinamakan sihir. Bila kita jumpa bawah dukun koyak ustaz yang gunakan jin, gunakan sihir, gunakan jin, maknanya kita berubat dengan dia ialah menggunakan tubuhmu ataupun perawat yang gunakan jin. Itulah namakan sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhi 7 perkara yang membinasakan. Kedua, yang pertama sekali syirik. Keduanya sihir. Rasulullah SAW dah kasih larang, jangan jauhi 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya ialah sihir. Siapa saja berlutut. Itu amalan yang melibatkan iblis dan syaitan. Jadi jangan. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam surah Al-Jin ada disebut wa annahu kana rijalun minal ins. Terdapat golongan lelaki daripada golongan manusia ya'udzuuna birijal minal jinn, mohon perlindungan kepada lelaki golongan jin. Ini diminta pertolongan kepada jin. Fazaduhum rahab, jin itu akan menambahkan lelaki sakit. Ini ayat Al-Quran. Setiap orang wajib percaya ayat Al-Quran. Setiap orang wajib percaya hadis. Apa kata Al-Quran? Lelaki yang memohon pertolongan kepada jin, jin itu akan membawa kesesatan
semakin dia melakukan dosa, melakukan zina, kadang-kadang diperkosa, dia sakit, perkosa, dibaca, orang tu terpukau, tak boleh bergerak, dirogol, diragu dan sebagainya. Ini banyak. Makin dia buat amalan macam ini, termasuk membunuh orang, dia akan lebih kuat. Kenapa jadi lebih kuat? Kerana iblis nak pisahkan orang. Dia akan jadi kuat. Dia minta selalu boleh dapat, boleh melakukan benda yang lain-lain. Okay? Dia akan tolong dia supaya dia lebih sesat. Bila dia lebih sesat, orang ramai akan kagum dengan dia, jumpakan dia, minta tolongkan dia. Sesat. Itu bahaya. Dalam surah An-Nisa disebut wa may ya'ti syaitan qarina fasa'a qarina. Barang siapa menjadikan syaitan itu geng, qarin, kawan, sahabat, teman, itulah sejahat-jahat teman. Jadi dia menurut dia geng yang jahat, syaitan. Kita minta tolong kat dia lebih. Ini masalah. Tuan dan puan sekalian, dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tidakkah aku pernah beritahu kepada kamu ke atas siapa setan itu akan berkumpul, tanazal, bantu, tanazal syayatin, tanazal kulli afakin asim. Setan itu akan berkumpul membantu mereka yang banyak dosa, lagi banyak melakukan dosa dan dosa. Itu dia. Itu amaran Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu satu amalan yang banyak berlaku hingga sekarang ini. Satu lagi perkara yang banyak berlaku hingga sekarang ini ialah amalan kebatinan mempertahankan diri. Orang ni tak pernah belajar silat, tak pernah belajar silat. Banyak nama silat, silat Jundullah, silat Daeng Rati, macam-macam lah, silat Panglima Hitam, macam-macam. Saya perhatikan silat yang besar ada dua jenis. Kita silat pakai anggota itu biasalah, bertumbuh itu biasa, itu saya tak percaya. Iblis bersumpah dia akan sesatkan semua manusia. Dalam sebuah hadis qudsi disebut bi'izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, inni la ufariqu ibna Adam, aku tak akan berpisah dengan anak Adam. Kemana dia pergi, dia akan ganggu, akan coba tipu. La ufariqu ibna Adam hatta tufariqu ruhu jasad, sehinggalah rohnya berpisah dengan jasad. Ini kerja iblis, dia bersumpah. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala dia berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sembahyang itu mencegah pelakunya daripada dosa besar, fahsyat dan kemungkaran. Yang ini sembahyang membentuk manusia jadi baik.
Yang setan ni dia bersumpah akan sesatkan manusia, melakukan dosa besar, terus menerus menjadi kufur atau musyrik. Jadi orang yang berdamai dengan jin biasanya payah sebab ya, maka putus. Satu nak bawa kena aku, satu bawa isu. Jadi sifat ini tetap dalam satu kali. Tak ada orang yang gila jin berubah disemayang dengan baik. Tak ada orang yang semayang dengan baik gila jin. Selain daripada itu, tuan-tuan, bila seorang itu telah terlibat dengan makhluk halus jin, bila orang itu mati meninggal, kemungkinan jin yang selama ini ikut dia, pala, bomoh, dukun, akan ikut keturunan dia, anak, cucu, cicit, menantu, atau mereka yang datang berubat dengan orang seperti ini. Satu, saya cakap ini dengan pengalaman. Cakap tak boleh. Kau boleh tak jangan ikut? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Pasal dia dah bersumpah dengan aku. Yang bersumpah Datuk nenek dia. Yang dia tak macam kenapa orang baca? Dia diam. Ada pernah saya buat orang. Kalau aku tak ikut dia, dia boleh tak? Orang lain yang bagi dia. Itu aku tak tahu. Itu urusan kau. Akhirnya kita kerjakan dia. Kalau aku tak boleh ikut dia, aku tak kena jauh boleh tak? Bila orang yang terlibat dengan makhluk macam ini, membuat orang demikian jin, tuan-tuan, dia nak keluar, dia nak tobat, dia pengalaman. Orang ni akan sakit. Syaitan yang selama ni bantu dia akan sakit dia. Tak boleh tidur malam. Kalau syaitan daripada Datuk nenek dia, malam-malam berjalan keliling kampung. Bila sakit, bantu kepala. Yang ini pun antuk kali. Pasal jin yang dibela tak dikasih makan, tak dikasih apa, jangan. Akhirnya untuk balik semua. Ini yang paling takut. Paling takut. Tapi inilah orang yang terlibat dengan amalan jin, nak keluar daripada kumpul, daripada cengkaman iblis dan syaitan itu tak semudah. Tak semudah. Lebih-lebih lagi kalau dia lanyah orang ni tadi, bila badan tadi, waktu kemudian cuba anda, cuba hebat, tetap tak. Bila umur dalam 60 tahun, 90 tahun, setan dikena-kena dia. Ini. Dia nak keluar, siapa? Ini dia kisah. Jadi, satu. Selain daripada itu, tuan-tuan, tengok sini, setan tu masuk dalam badan dia. Dia dulu. Orang ni tak pernah belajar silat. Kat sekolah, cikgu dia kasih ijazah, turunkan. Okay. Malam ni malam Jumat, ibadah masing-masing silat. Allah Ta'ala, aku mohon padamu supaya kau turunkan aku silat panglima Angkuah. Baca. Allah Ahad, sebelum tu zikir. Tuan-tuan. Bila dia baca, makhluk tu akan masuk dalam badan. Dia kata roh Angkuah. Roh Angkuah tu akan masuk dalam tubuh dia. Bila masuk dalam tubuh dia tu, dia rasa dunia ni gelap. Gelap, kepala dia pening, dia dengar loceng, dia rasa telinga dia besar.
Masa nak panggil orang tua. DP proses kemasukan dalam tubuh orang silat sama dengan orang yang menurut. Dia tengok lonceng, dia tengok macam membalik pasir. Dia rasa yang ini sekali baca, silat. Prosesnya sama. Menunjukkan yang masuk dalam tubuh dia itu ialah sama. Siapa dia bikin? Orang dulu tadi dia ingat yang masuk dalam tubuh dia umbang. Yang masuk dalam tubuh dia putri mayang gunung Rai. Yang masuk dalam tubuh dia putri gunung Ledang. Macam-macam sebut putri mayang gunung masuk. Yang ini bersilat angkuah hang depan kastri panggil pitau ke jalur ke semua. Semua yang masuk dalam tubuhnya semua ialah jin. Pasal bila jin keluar orang tu dalam silat, tak boleh. Jadi silatan dia, persilatan pergerakan dia semata-mata bergantung bila iblis syaitan masuk dalam tubuh dia. Tapi kita jadi keliru pasal kita ingat yang masuk dia setan itu dia pernah masuk dalam tubuh manusia. Dia pernah masuk dalam tubuh manusia silat. Orang muda kat sekolah cikgu dia ajar silat senang. Turunkan ijazah. Bila budak ni stres, dalam keadaan stres, nak biasa setan masuk dalam tubuh. Itu ada di antara belajar dia jadi paling tak betul macam mau gila. Hasil akibat daripada belajar ilmu ini. Tapi ini tak pernah ada orang gaji. Tak pernah orang gaji. Pejabat negara tak pernah gaji. Kerajaan pun tak pernah gaji. Tapi orang macam ni tuan-tuan, ada beberapa jumpa kata, saya dah tanya dengan asal dia, tanya dia belajar silat. Silat kat mana? Ni. Okey. Bila silat berjalan, okey. Saya baca doa. Mula-mula dulu bila baca doa, silat. Aku tahu juga. Tapi saya dah sediakan hol yang besar lah. Besar itu jadi bangku saya jauh-jauh. Takut dia luka kan. Sekarang ni saya dah baca. Tak tahu kalau silat pertama sekali, kalau kerja silat, saya nak baca doa dengan awak. Awak tahan. Awak jangan angkat tangan, jangan angkat punggung. Kalau awak angkat tangan, satu punggung awak ni, dia awak hilang. Saya marah dia. Saya pun baca doa, baca kursi lah, baca doa bina syaitan. Dia gigil. Tangan ni gini. Kenapa ni? Tak tahan saya. Syaitan masuk, panggil masuk. Tak tahan saya. Syaitan panggil masuk, tak tahan saya. Kenapa nak tunggu? Nak tunggu sangat. Kenapa nak tunggu? Takut dengan Ustaz. Gigi tanggal lagi. Ini cerita betul ni. Kesan daripada pemimpin pelajar ni tadi. Jadi, tuan-tuan, orang yang melunggut, dia nak masuk sama syaitan. Orang yang nak bersilat, dia tidak. Dia bukan tukang masuk. Dia masuk, silat. Orang yang nak kena histeria tadi, histeria. Kat sekolah-sekolah kena histeria. Pun proses dia sama. Dia sebelum masuk, telinga dia macam-macam mikir. Kepala sakit. Sama. Hal demikian menunjukkan yang masuk dalam tubuh dia sama. Dia sama setan. Sama sekali orang yang macam ini bahayanya kalau budak-budak waktu nak pergi. Saya tanya banyak jenis. Ada yang macam itu. Itu panggil umumnya.
Itu boleh cakap. Macam pasal itu macam manusia. Tapi ada jenis setan ni yang ikut orang. Sama dia dibela buat sahabat, saudara. Ada yang macam binatang. Ada yang macam binatang. Dia letak kat bawah, gigit orang, gigit. Jadi orang tu jalan tenging. Jadi bila kita baca, bukan dia tenging tinggal dia jatuh tak. Pasal setan tu melekat di sini. Kita baca, setan tu pergi. Jalan tegak, jalan relax. Kadang-kadang lebih mudah kita membuat daripada orang sakit akibat itu. Ada yang setengahnya jin, jadi jin petanda dan sebagainya. Ada setengahnya jenis binatang. Binatang macam rimau. Yang macam rimau ni Ustaz. Kadang-kadang dia saka daripada bapak dia, datuk ke nenek dia. Bila dia marah, dia mahu. Dia tak tahu. Dia tengah marah, dia tengah jalan, dia boleh mahu. Ini banyak. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, kita sendiri semuanya tak tahu. Tak tahu macam kerana maklumat ini tidak banyak orang yang tahu. Tak banyak. Seorang ustaz dia tak mesti tahu hal-hal yang berkaitan dengan iblis dan syaitan. Kita tahu sihir itu boleh menyebabkan syirik. Sihir itu dilarang. Tapi apa itu sihir? Dalam kitab kita tak ada. Dalam kitab kuning kita tak ada. Ini satu cabang ilmu yang berlainan dengan apa yang kita pelajari tafsir ke fiqh ke tauhid, satu benda yang lain. Jadi maknanya orang tak tahu. Jadi terlalu bahaya dia tuan-tuan. Bila dia ada ilmu ni tuan-tuan, kita tak pernah belajar silat. Guru kita pun kata jaga. Kita boleh bersilat. Kita boleh bersilat kerana jin itu masuk dalam tubuh kita. Allah Ta'ala berfirman, inna syaitan lakum adu. Syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Fattahizuhu adu. Anggap dia dalam keadaan apa sekali pemusuh. Sama ada seorang tu boleh jadi kebal ke, boleh mengumpat ke, boleh apa. Tak boleh. Kerana dia musuh. Tapi kita panggil dia. Ini kerana kita tak tahu dia, kita panggil. Dia masuk dalam tubuh menyebabkan seorang itu. Masuk dalam tubuh menyebabkan seorang itu boleh bersilat. Betul. Dalam ramalan silat kita ni, budak-budak ni biasanya dia tak belajar silat. Baca, kemudian bersalat. Nanti kalau ada terasa tergerak dalam badan ikut. Jadi tangan dia, jin tu masuk dalam badan, tangan dia gini. Ikut. Genggam, ikut. Tunggu, ikut. Okey. Maknanya orang itu telah mempelajari ilmu, mendampingkan diri dengan jin dengan cara masuk dalam tubuh. Padahal Allah Ta'ala berfirman, setan itu adalah musuh bagi kamu. Jangan sesekali panggil masuk dalam tubuh. Dia panggil. Sekali dia dah panggil, mudah masuk. Lain kali akan masuk. Lain kali akan masuk setan ni dia attack pada otak. Kedua pada hati. Ketiga pada badan. Dia masuk dalam badan, dia rangsang pada otak. Bunuh. Pegang besar. Tikam. Tadi dia paksa untuk silat. Hari ini paksa tikam. Ini kan cucu bunuh hantu, cucu bunuh bapa, cucu macam-macam. Tapi ini tak pernah ada kan. Baru sekarang ni ada beberapa daripada yakin untuk mengadakan satu undang-undang sihir. Tak tahu bila boleh dilaksanakan ke, tak tahu.
inilah yang berlaku tuan-tuan bahaya. Jadi tuan-tuan, amalan-amalan seperti ini terlalu bahaya. Soalannya, bila orang ini sudah terlibat, adakah jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah macam ini? Jadi tuan-tuan, pada malam ini saya tidak berbicara macam advokat. Orang yang dah terlibat dengan sihir, dah terlibat dengan wau-wau, bertahun-tahun, adakah dia boleh keluar daripada cengkaman iblis dan syaitan? Boleh. Tetap. Tetap. Kalau tak boleh, tapi memang sebab. Pertama, bila dia nak balik semula, syaitan akan attack. Jadi bila kasih makan balik, dibelai balik. Jadi tuan-tuan, jadi musim saya. Habis. Tuan-tuan, orang Melayu ni kita. Bila sebut syaitan, semua takut. Takut ada ilmu syaitan. Tak ada. Tapi kebanyakan kita terlibat dengan iblis dan syaitan secara tidak langsung. Macam mana saya kata tak langsung? Kadang-kadang tuan-tuan, datuk, nenek, kita ada bela-bela macam ni. Okay. Datuk kita pandai ngumpul, tapi dia tak pernah bela. Jin tu masuk dalam badan. Tangan kita jalan daripada pun. Memang ada. Bila sini yang tinggalkan cucu. Itu jangan kita langsung rusak, dipusakkan. Sebab itu kadang-kadang itu paling kuat dia. Paling kuat dia. Yang kedua, tuan-tuan, ada sesengat. Dia ni, dan sekarang ni ada lagi. Dia boleh keris lagi. Dan keris ni, ada orang sebut sebagai keris daulat. Sebenarnya bukan keris daulat. Keris ada penunggu jin-jin. Sebab itu orang yang pakai keris ni ada kali ni ikam tak? Keris penunggu. Kalau keris biasa, insyaAllah. Tapi dia tak elok tu jadi kadang ada makhluk yang menunggu tadi. Jadi menunggu, dikasih makan, dilangiri, diperasap, dilimau. Lima malam Jumat Kliwon, sebelum kita kasih dilangiri itu tadi, yang nak buat tu kena puasa. Di sini Khamis dalam sebulan ke 2 bulan, sedekah anak-anak yatim 40 orang dan sebagainya. Okey, jadi kita lagi. Bila tuan-tuan ni meninggal atau dia meninggal, benda ni tadi, keris tadi, jadi pusaka kepada cucu. Maknanya keris yang ada jin itu tadi turun tangan kepada cucu pula. Jadi makin berpanjang. Keris, pangkal, azimat dan sebagainya. Jadi itu di antara amalan-amalan yang kita pelajari. Jangan tak sengaja, tapi diikutkan kita. Ada setengah orang, tuan-tuan, dia tidur, dia puasa dan sebagainya, dia tobat. Tidur malam dia bermimpi. Malam mimpi ada orang pakai jubah kasih dia ayat Al-Quran. Wah, dia seronoklah. Ini mesti memenah daripada Allah. Seminggu tak dapat lagi. Bila dah dalam 2 minggu itu dia dapat ayat lengkap. Ayat lengkap tunjuk kalau Ustaz, ayat yang betul tak? Memang betul tadi. Memang betul. Wah, dia baca. Amalkan. Bila dia kerja balik pergi sekolah, kat sekolah dia nak sakit, cikgu pun pingsan. Wah, jadi dekor dia ambil air, dia tiup sembuh. Wah, dia lagi sekolah, lagi banyak amalan. Bila dia balik kampung, ada orang kahwin, pengantin perempuan pingsan rumah. Wah, dia pun ambil air, baca-baca sikit, minum, wah sembuh. Dia lagi sembuh. Jadi seronok dia ubat orang. Padahal yang ubat itu di belakang dia ada
waktu dia tidur, yang memberi ayat itu ialah jin. Bila dia pergi sekolah, jin yang sama cekik kawan dia. Bila cekik kawan dia, dia baca doa atau pegang semua. Bila dia balik kampung, ada orang kahwin, si perempuannya pisah, dia baca semua. Padahal yang cekik jin yang sama. Oh, begitu. Kata teknik. Tapi kalau dia tak tahu jin, dia akan terus buat doa. Ubat. Jin cekik, jin kasih ubat, sembuhkan. Macam-macam hebat. Maknanya jin itu mendampingi manusia secara tak langsung melalui mimpi. Ada sekali orang tidak melalui mimpi. Tidak melalui mimpi, melalui amalan-amalan. Melalui amalan-amalan, orang sakit sembuh. Lepas tu dalam mimpi dibuat orang tolong dia. Akhirnya dia sembuh. Bila sembuh, kalian dia boleh buat orang. Ada sebabnya. Maknanya jin itu mendampingi manusia dengan cara kaedah memberi kekuatan untuk membuat, tapi sebenarnya dia berdampingan dengan iblis dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya kalau nak tengok betul, kenapa dalam masalah ini menjadi tuan-tuan, kita masih, masyarakat Melayu masih lagi terlibat dalam benda macam ini. Saya yakin di antara sebab kerana rahsia-rahsia itu tidak banyak didedahkan. Tak banyak ni. Satu. Yang kedua adalah amalan-amalan berbuat. Saya perhatikan. Di antara jambi mentera serapah tuan sebut Bismillah, Assalamualaikum, dengan berkat la ilaha, dengan berkat malaikat Jibril, Mikail, Israel. Bila kita dengar macam ini, kita ingat ini Muslim. Ini perubatan serentak. Bila dicampur aduk, dia akan timbulkan masalah kecelakaan dalam masyarakat. Termasuklah macam silat-silat tadi. Sebelum silat, dia suruh zikir, wirid, subhanallah, walhamdulillah, sampai 70,000 dan sebagainya. Ini jadi masalah. Jadi tuan-tuan, sudah bisa kalau ada nak tanya tuan-tuan, boleh sakit saya cakap panjang sikit. Sihir artinya ialah unsur sihir pertama sekali dia tidak dapat diuraikan secara jelas. Wayang lubun, kita tanya pakcik tahu benda-benda gaib. Makcik tadi pakai kain batik, mana pun pakcik tahu? Dia tak boleh jawab. Makcik tahu benda-benda macam ni, ada orang nak datang, dari mana makcik? Dia tak boleh. Jadi kita tanya, kita baca ayat Al-Quran, contohnya kita baca, aku mohon keramanya Syekh Subandari Hanafi ya Syafi'i ya Maliki ya Hamali. Aku mohon keramanya Syekh Subandari ya Hanafi ya Syafi'i ya Maliki ya Hamali. Letak ini pusing kena pasal. Okey, betul buka. Ataupun ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Satu perkara sihir, apa maksud sihir? Manusia campur jin. Dia tidak dapat dijelaskan. Keduanya, dia natijah daripada amalan itu kharikul adah, mencari adat. Tikam, biasanya kalau tikam syawal masuk dalam tanah tutup, lepas 2 jam angkat dia hidup. Masuk dalam air, masuk dalam karung, masuk dalam air selang setengah jam bangun. Pisau banyaknya itu. Dia ada pada itu kerupuk. Dia ambil darah,
cendol pergi kedai itu tak jauh bagus ni. Tengok budak yang kita cucuk tadi pun sebenarnya Alhamdulillah mencari ada. Dia pergi mencari ada. Apa yang berlaku tak masuk akal. Lain waktu tak masuk akal. Okey. Bila baca buka. Cuba panggil orang yang baca. Boleh buka. Dan kalau jin itu tak datang, setan tidak datang, orang tak akan boleh buka. Misal, ditiup dia bakar. Okay. Macam wali suci, budi suci, Nasrul Haq, wali suci, budi suci, Nasrul Haq. Apa lagi yang diharapkan orang banyaklah nama-nama. Ditiup. Tiup. Orang tu pukul dia bakar, dia akan mati. Orang tikam dia akan mati. Dan ini orang itu boleh terbanting sekiranya jin itu datang. Dan untuk pertunjukan, kenapa amalan-amalan ini tidak digunakan untuk membunuh musuh-musuh? Kenapa? Jadi kalau tuan-tuan amalkan macam tuan ketika main silat mata, disimpai orang, simpai kan. Tuan-tuan, puan, kita sekarang nak main silat mata, nak cari makan. Jadi kalau tuan-tuan tak suka, tak apalah. Kami minta maaf, mari jangan dengki dia. Dia masuk dalam tumpuk. Dia pun jual obat dia dalam setengah jam keluar. Buka balik. Ikatan tadi yang disimpai itu buka. Adakah tadi betul-betul disimpai? Atau waktu dalam siapa yang buka? Jadi hingga sekarang ni Nasrul Haq, wali suci, budi suci, makna Jabatan Agama Mesir belum dapat clarify kenapa benda ini diharapkan. Tak boleh buat hingga sekarang, tak jelas. Jadi patut diperjelaskan. Pertama sekali, dia sesuatu khafi, sesuatu yang tersembunyi, memang tak boleh dibincangkan. Yang keduanya, BP natijah khariqul ada. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada susu, ambil serbuk intan belian emas, masukkan dekat sihir, masuk, ini hilang, memang hilang. Tuan-tuan kalau tengok cukup nanti. Saya kat pondok dulu ada kawan saya, lupa nama dia. Kalau dia pakai suku, saya dia lelaki tengok, lawanya budak. Pada mata kita tengok cukup tinggi. Pasal apa? Mata kita telah disihirkan, kerana dia ada gunakan jin menyebabkan kita nampak dia cantik. Itu yang saya cerita. Saya cerita kat sini. Saya kasih kuliah di Singapura. Ada seorang perempuan. Dia kata, Ustaz, ini saya benci betul. Orang ketika orang kata tempat saya kerja ni, kata saya ni ada benda. Buat kerja. Pergi kat kampung pun rasa dia ada saya. Ada benda mana yang mendamping dengan. Saya kata, oh ya, ini mana? Bila lepas kuliah di Singapura, macam unit sekolah tu, saya bacakan doa. Saya bacakan doa. Biasanya saya baca doa membina setan. Kalau baca doa yang membina setan, setan insyaAllah
Bila saya angkat tangan dengan a'udzu bi kalimatillahi tammati. Oh, siapa kamu? Oi. Cik ini siapa dia? Selama ni tak mau. Punya tuan-tuan. Bila dia mengadam orang, kasih seribu. Jin inilah menyebabkan orang pandang nanti cantik. Jadi cantik. Mata orang telah disihirkan menyebabkan kita tengok dia tertarik. Jadi yang penting belakang kita itu ialah sihir. Tak boleh. Ini ada jin. Soalan. Ustaz, waktu saya bersilat ini saya sedar. Bukan orang yang didampingi oleh jin 100% totally tak sedar. Setengahnya memang totally tak sedar. Macam Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, ada duit? Ada bibir. Lain ada lagi? Lagi habis. Kan ada? Pak Imam tu tak sedar. Kalau saya tepuk ada dia ikut sampai tua ada sedar. Tapi kadang-kadang ada sedar orang itu, Mak, ada duit? Bagi. Boleh? Dalam hati dia, kenapa aku nak kasih bagi? Jadi, kesedaran dia mesti ada 5%, 10%. Saya kira, kan ada kat mana? Ada kat bank kan? Kat Melayu Banking. Kau pergi sana? Kenapa aku nak pergi? Tapi, kekuatan jin itu tadi lebih kuat memang dia pergi. Jadi kita bertanya, saya mesti dalam keadaan sedar, betul? Bukan kadang-kadang totally tak sedar, kan? Kerana kita mesti ada sedar, tapi kesedaran kita sedikit. Jadi kalau ayat Quran boleh menyebabkan macam itu tadi, itulah tadi dia sesuatu yang tersembunyi, khafi, khaliqul adah, ghairul ma'qul, ada berdampingan dengan jin-jin, mesti ada bersama ni. Orang terlibat dengan sihir mesti ada bersama dengan jin. Sama ada jin masuk dalam tubuh, sama ada lebih. Okay? Tadi saya jelaskan. Orang yang menurut tadi dia cakapkan tadi. Orang yang kena histeria ni, kadang-kadang setan tu kata, kau bodoh. Kan ada budak-budak di kawan dengan jin. Bodoh. Kenapa bodoh? Tapi dia boleh cakap kayak gini. Yang tadi ni orang yang sedang menurun, dia beri maklumat dalam bentuk informatif. Yang ini tadi, betul-betul lah. Dia distraktif. Dia berada tempat ni, tunjuk. Mereka digoda masuk telinga dia. Bila sembahyang macam-macam kat kepala dia ni. Pak Imam baca dia dalam kepala dia macam-macam. Orang yang macam ni kadang berada tempat tinggi dia nak terjun. Dia tengok apa di gereja, dia masuk masjid. Tengok kuil Hindu, jadi Hindu. Semayang 3 jadi 4, 4 jadi 3, 3 jadi 2. Dah, dia tak buka. Dia ganggu orang, pada otak, pertama, pada hati, menyebabkan was-was. Setengahnya ambil semayang sampai setengah jam, 1 jam sampai 2 jam. Bila semayang macam-macam, Baiklah, makhluk alaihi macam-macam. Itu dah mula dah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni macam mana nak menafsirkan. Jadi yang penting sekali di sini ialah bila berlaku macam ni, macam mana nak mengatasi masalah. Terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah. Saya lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Azim, kepada Pak Imam, dua Pelijatul Kuasa Masjid kerana sudi memberi penghormatan kepada saya, memberi kuliah bertukar-tukar fikiran berkenalan pada malam ini. Itulah dia yang dapat saya uraikan. Saya yakin benar apa yang saya sebutkan itu adalah benar melalui pengalaman saya, pembacaan saya dan sebagainya. Kalau silap dalam saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala saya. Terima kasih Ustaz, terima kasih kepada Mufti. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum